Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anda bersama dengan saya Miza Hashim dalam program Halakah Sukarelawan Sosial Islam, Borak Ada Makna. InsyaAllah, untuk makluman anda, program ini merupakan program Borak Ada Makna siri yang keempat pada malam ini. Alhamdulillah, anjuran bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM dengan kerjasama Yayasan Ihtimam Malaysia dan Kelab Sukarelawan Sosial Islam. Baiklah, Borak Ada Makna pada malam ini akan membincangkan tajuk Sayang Diri bersempena dengan bulan kaunseling kebangsaan sepanjang bulan Oktober dengan tema Emosi Sejahtera Keluarga Malaysia. Pada malam ini saya bersama dengan 3 orang panel yang saya rasa Masya Allah sangat saya berjumpa dengan ketiga-tiga panel kita ni. Saya excited sebenarnya malam ni sebab kita akan berbincangkan isu yang sangat menarik, yang sangat memberi manfaat insya-Allah. Pada malam ini ada 3 orang panel. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Alizi bin Alias, merupakan konsultan psikologi organisasi, pengasas bersama Psycho Spiritual Institute dan juga merupakan pensyarah sambilan di beberapa buah universiti. Ini panel kita yang kedua merupakan Ustazah Nur Asniah binti Muhammad Nur. Ni wakil tuan rumah lah ni. Beliau merupakan kaunselor berdaftar yang memiliki sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah. Juga sekarang bertugas sebagai penolong pengarah kanan Bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan juga panel kita yang ketiga. Okey, ini yang dinanti-nantikan sebenarnya kan. Kami nervous hari ni. Nervous sangat sebab takut puan tak masuk hari ni. Okey, panel kita yang ketiga adalah Puan Anita. Puan Anita merupakan presiden kepada Mental Illness Awareness Support Society, MIASA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Kita tadi masih kita bincang-bincang di belakang tabir tadi, katanya malam ni panas, tapi saya rasa tak panas. InsyaAllah soalan-soalannya memberi manfaat kepada penonton-penonton kita lah di kita bersiaran di Facebook Sukarelawan Sosial Islam kalau saya tak silap, dan juga ada beberapa Facebook lain juga ya. Okey, malam ini kita akan bercakap tentang kesihatan mental. Bagaimana kita ingin menyayangi diri kita sebelum kita ke fasa kesihatan mental itu. Okey. Bila kita bercakap berkenaan dengan kesihatan mental ni, bunyinya macam istilah baru. Tapi sebenarnya untuk orang biasa macam kita ni, bila kita cakap pasal masalah mental ni atau kesihatan mental, bukankah dulu istilah yang digunakan sebelum ini adalah sakit jiwa ataupun orang kata pesakit mental. Kita dibiasakan dengan istilah-istilah itu sebelum ini. Tapi istilah itu telah ditukar mungkin supaya ia lebih lunak didengar. Okey? Sama macam kita menukar istilah yang lain, macam istilah-istilah baru yang kita gunakan untuk OKU, orang kurang upaya, kepada orang kelainan upaya. Jadi saya pergi ke panel kita yang pertama, Dr. Alizi. Okey, kita nak bagi soalan yang pertama ni kepada doktor dahulu. Jadi saya terfikir, doktor, sama ke sakit jiwa ni dengan kesihatan mental? Apakah kesihatan mental ini secara konoktifnya? Jika doktor boleh ulas sedikit berkenaan dengan peningkatan sebanyak 140% kes bunuh diri sepanjang pandemik ni. Saya baru je baca, saya rasa di dalam ucapan pengarah kesihatan kita berkenaan dengan peningkatan kes-kes sebegini. Adakah ia berkaitan dengan kesihatan mental ataupun ada faktor lain? Silakan doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak ya Puan Nur Hamizah Muhammad Hashim. Panggil Miza je sebab dia kata dia berasa dia orang baru, muda lagi, boleh panggil Miza saja ya. Yang dihormati Ustazah Nur Asniah,
penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang dihormati juga Puan Anita Abu Bakar, Presiden Mental Illness Awareness and Support Association. Biasa kita pernah berforum masa kat URA ke dulu kan, sama-sama. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Dan seterusnya pendengar Maya yang dikasihi sekalian, ramai yang dah perkenalkan diri kat ruangan chat, meriah nampaknya. Dan bolehlah beritahu anda daripada mana ya lokasi anda meriahkan ruangan chat pada malam ini. Miza dah janji tak nak tanya soalan susah, tapi dia tanya juga soalan susah ya kepada saya ni. Mentang-mentang saya pertama, harap-harap saya dapat menjelaskan dengan baik. Saya suka bila Miza kata yang apa beza penyakit mental dengan kesihatan mental. Sebab masih ramai yang berpendapat bahawa mereka yang mengalami penyakit mental itu adalah tidak sihat mental. Sebenarnya tidak ya. Dia ada 4 senario yang mungkin berlaku. Senario pertama, ada orang yang mengalami penyakit mental tetapi dia juga tidak sihat mental. Mereka ini perlukan segala bantuan yang mereka perlukan. Sama seperti orang yang sakit fizikal. Itu senario pertama. Senario kedua, ada orang yang mengalami penyakit mental tapi dalam masa yang sama dia juga sihat mental. Mereka ini dia ada penyakit mental ya, tapi dia boleh cemerlang di tempat kerja. Kalau berlaku kalau berlaku masalah ke, mereka mampu bingkas semula, bangkit semula, resilient, bounce back. Dan kadang-kadang rakan sekerja mereka tak sedar pun pekerja ini mengalami penyakit mental. Mereka tak nampak sakit, tapi di dalam mereka struggle lah sebab mereka memerlukan rawatan. Dan mereka ini memerlukan juga sokongan daripada semua pihak. Itu senario yang kedua. Senario yang ketiga, ada orang yang alhamdulillah tidak ada penyakit mental macam majoriti kita, tapi mereka tu tidak sihat mental. Pelik tak? Macam mana tu ya? Dia mungkin tiada depression, tiada bipolar disorder, tiada OCD dan lain-lain, tapi mereka ni tak bahagia dalam kehidupan. Senario yang ketiga. Senario yang keempat, ada orang yang tiada penyakit mental, dalam masa sama alhamdulillah sihat mental ya. Inilah yang ideal dan merupakan tujuan hidup kita untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Semua kita berusaha mencapai yang ini ya. Walaupun kadang-kadang semua kita ya, kadang-kadang tergelincirlah sekali-sekala ketiga senario atau kategori yang saya sebut tadi. Tapi semua kita berusaha untuk bingkas semula. Saya nak beritahu ya, ini menunjukkan Allah itu maha adil. Bagi yang mengalami penyakit mental, mereka mendapat pahala ujian kerana struggle hingga menjadikan mereka lebih kuat dari segi emosi. Malah saya berpendapat mereka kuat dari segi iman ya. Mereka adalah golongan yang sangat sabar. So tak perlulah bagi nasihat kat mereka, sabarlah ya. Mereka orang yang sangat sabar dan saya memang mengenali ramai di kalangan mereka, dalam kalangan mereka. Bagi yang tiada penyakit mental pula, mereka pun sebenarnya diuji juga oleh Allah SWT untuk melihat kehidupan dengan kerangka yang betul. Kalau tidak, mereka tak akan gembira dengan kehidupan. Ujian orang yang tiada penyakit mental ni ialah ujian kesyukuran. Kalau dia tak ada gratitude, itu yang tak bahagia tu, walaupun tak ada penyakit mental. Kesimpulannya, sayangilah diri anda. Semua orang berpeluang untuk bahagia dalam kehidupan mengikut kemampuan dan pahala masing-masing. Sekian kembali pada Miza. Masya Allah. Jawapan doktor tu saya rasa macam dah boleh tutup kita punya sesi. Belum lagi. Okey. Belum lagi. Saya nak ke panel yang seterusnya. Mungkin sebab kita ada tuan rumah kan malam ni. Jadi saya nak bertanyalah dengan Ustazah Nur Asniah, mungkin daripada perspektif Islam dan juga mewakili JAKIM kan Ustazah. Kita tahu kan bahawa Islam itu progresif dan dia sangat-sangat positif. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW tu juga diutuskan di tengah-tengah masyarakat yang runtuh moral dan nilainya. Betul tak Ustazah? Betul. Dengan bunuh anak perempuannya, dengan golongan wanita yang mempunyai ramai suami dan juga penyembahan berhala pada ketika itu. Ya. Tapi risalah Nabi tu mampu mengubah keadaan pada ketika itu. Selama 23 tahun
Islam transform, berkembang dengan hebat, masya-Allah, kan? Jadi sekarang ni kita ada JAKIM dengan kita dalam situasi sekarang, dalam keadaan pandemik. Dah sampai dah soalan ni, Ustazah dah berdebar dah tu kan. Apa nak jawab dia, Ustazah kata. Sebab Ustazah kata kita santai-santai je malam ni, Miza. Janganlah kacau saya, dia kata. Tak adalah Ustazah. Kita ada institusi JAKIM. Seperti JAKIM, tindakan yang sepatutnya dalam keadaan Islam ini merupakan agama persekutuan. Maka nilai-nilai positivity itu perlu ada dalam kehidupan seharian kita, kan Ustazah? Sepatutnya Betul. Kalau kita kata nilai-nilai positivity itu ada, pastinya tidak ada kes-kes seperti bunuh diri, kesihatan mental dan sebagainya. Betul tak Ustazah? Tapi saya nak tahulah apabila kita ada masalah-masalah yang sebegini, bagaimana pihak JAKIM menanganinya? Boleh tak Ustazah ulas sikit bagaimana kesihatan mental ini daripada sudut pandang Islam ketika zaman pandemik ini? Mungkin. Silakan Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakan-rakan, terima kasih Puan Miza bertemu kita sekali lagi di ruangan di alam maya ini. Dr. Alizi, rakan panel dan Puan Anita. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita berkongsi. Sebenarnya satu tajuk yang sangat kita kata sangat popular pada masa kini. Sebab apa kita kata popular? Sebab kalau dulu sebelum pandemik COVID-19 ni kita jaranglah dengar kan perkataan bunuh diri, perkataan kesihatan mental tu sendiri mungkin kita tak faham. Even belum cakap dengan mak saya pun, mak saya kata, oh mak ingatkan kalau sebut masalah mental ni macam biasa kita sinonim dengan orang gila dia kata kan. Tapi sebenarnya luas dan banyak lagi yang kita boleh kategorikan dia sebagai masalah kesihatan mental. Sebelum saya teruskan menjawab soalan Miza tadi, saya setuju dengan apa yang Dr. Alizi beritahu tadi. Kadang-kadang mereka yang berhadapan dengan masalah kesihatan mental ini, mereka menjadi lebih sabar daripada kita ni. Dan saya suka juga Dr. cakap tadi, kadang-kadang mereka lebih beriman daripada kita. Kan? Sebab apa? Bila kita ditimpa ujian, bila kita ditimpa dugaan, kita sebenarnya sebab Allah dah menyediakan solusi. Jadi sebenarnya benda tu dah ada dan kita tahu macam mana cara dan nak mencarinya macam mana. Di samping kita mendapatkan rawatan secara proper kita katakan melalui doktor-doktor pakar. Okey, jadi sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini memang alhamdulillah kami di JAKIM turut memainkan peranan lah. Membantu, menyantuni, memeluk emosi mereka-mereka yang memerlukan. Sebab kita memang ada, insyaAllah kita memang ada tim, kita memang ada pusat KSK Care Center yang berfungsi untuk membantu dan memeluk emosi, terutama sekali dari aspek psikospiritual dalam aspek kerohanian. Okay, bukan hanya tertumpu kepada isu-isu rumah tangga, malah secara keseluruhannya berkaitan isu kesihatan mental kan. Jadi memang kita ada membantu pihak KKM, bekerjasama pihak KKM. Kalau kes-kes yang berkaitan keganasan rumah tangga, kita bekerjasama dengan JKM. Jadi kita luaskan perkhidmatan. Mungkin orang nampak JAKIM ni dalam bab halal kan. Tapi sebenarnya kita ada juga perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan. Saya nak tambah sikit Ustazah. Kita kan lepas tu ada pula segelintir masyarakat kita ni memperkatakan bahawa sakit mental ni adalah berpunca daripada lemahnya iman seseorang tu. Macam apa doktor pun dah ulas tadi, sebenarnya mereka ni lebih sebenarnya lebih redha, lebih bagus daripada kita kan. Penerimaannya. Tapi kalau Ustazah boleh ulas sikit tentang pandangan masyarakat tentang lemahnya iman ni, sebab tu sakit mental kan. Kalau kita lihat komen-komen, sebab saya ada juga kawan yang mempunyai masalah kesihatan mental ni. Jadi bila saya baca komen kan, komen-komen ni lemah iman lah ni. Tu yang cuba Ustazah komen sikit berkenaan dengan pandangan-pandangan masyarakat yang sebegitu. Okey, kalau kita lihat tadi doktor diterangkan sikit tentang kesihatan mental, tapi dari sudut pandang Islam sebenarnya sama. Cuma ni bila dalam sudut pandang Islam ni sebenarnya dia lebih kepada kita menjaga maqasid syariah kita. Kan? Sebab dalam maqasid syariah ni memang kita ada menjaga, memelihara nyawa kita, memelihara akal lima perkara tu. Dan sesungguhnya dalam Islam tu sendiri tidak menolak
tentang kesihatan mental dan aspek psikologi dalam kehidupan manusia kan. Kalau kita tengok contoh ni, kita kata daripada sejarah-sejarah lama kan, sejarah-sejarah terdahulu bagaimana Ar-Razi sendiri kan dia merupakan pakar perubatan dan ada yang saya baca dia pertama menubuhkan untuk sekretariat ni sendiri. Dan sebenarnya banyak kalau kita nak tengok dari segi aspek Islam ni, terutama sekali tokoh-tokoh terdahulu Ibnu Sina juga turut mengaitkan mengenai masalah kesihatan mental ini dengan fungsi otak manusia kan. Dan kita nak kata pula tadi dari segi aspek iman, memang saya banyak terima adakah kalau orang ada masalah sakit mental ni dia tidak beriman ataupun sebab kurang iman itu menyebabkan penyakit mental, itu memang banyak kita terima lah kan. Dan sebenarnya kalau kita nak kata dari segi aspek iman ataupun tidak, kita tak boleh nak menuding jari kepada mana-mana pihak kan. Kita nak kata awak sakit mental sebab awak tak ada iman. Tak ada. Sebab apa? Kalau kita tengok pada sejarah, apa yang berlaku kepada Nabi Yaakob, yang masa dia kehilangan, kesedihan dia apabila dia kehilangan anak dia, Nabi Yusuf dan Bunyamin masa tu. Kan? Bagaimana sehingga menyebabkan masalah kesihatan penglihatan kepada diri dia kan. Jadi bila kita lihat pada masa tu, sedangkan kita tahu Nabi Yaakob tinggi imannya macam mana kan, tapi Allah uji dengan keadaan yang macam tu kan. Dan bila kita lihat daripada kisah itu, melihat bagaimana sebenarnya Al-Quran turut mengiktiraf kan daripada kisah Nabi Yaakob itu, mengiktiraf bahawa memang manusia ni kita ada perasaan yang sedih. Cumanya kita tak tahu sama ada pada masa itu kesedihan itu betulkah dikata sebagai stres ke, depression ke, ataupun masalah kesihatan mental sendiri, tapi ciri-cirinya dikatakan mirip dengan keadaan masalah kesihatan mental kan. Jadi itu orang yang kita kata beriman kan. Macam manakah kita yang orang-orang biasa ni kan, solat pun kadang tu lambat dan sebagainya kan, baca Quran pun kadang tu on off kan. Jadi of course macam doktor kata tadi, kita memang akan sering diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak kata iman yang rendah itu menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental, tetapi kita tak boleh nafikan bahawa kadang-kadang masalah kesihatan mental ini menyebabkan rendahnya iman. Kenapa kita kata macam tu? Sebab apa? Bila kita ada berada dalam episod masalah kesihatan mental, depression ke, stres ni, benda tu akan mempengaruhi kehidupan seharian kita, mempengaruhi lebih jelas kita kata mempengaruhi sikit sebanyak, mempengaruhi mungkin kadar iman kita katakan. Kenapa? Sebabnya dia akan berkurangan dari aspek pelaksanaan ibadah kita. Kenapa saya kata kurang? Kan? Sebab apa? Bila kita ada masalah kesihatan mental ini, dia akan menyebabkan yang pertamanya kita memiliki kita akan menyebabkan kurang dari segi bergerak untuk kita beribadat, kita jadi susah untuk berwuduk, solat, untuk tidur pun kadang-kadang bila berlaku dalam keadaan macam ni kita sukar tidur. Dan yang keduanya of course adanya bisikan-bisikan. Inilah bila dah ada masalah kesihatan mental kan, kita tak tenang kehidupan kita dan kita lebih fokus kepada aspek-aspek yang tadilah yang macam kita terganggu dengan bisikan-bisikan umpamanya kita katakan. Jadi benda perkara-perkara yang macam tu yang akan menyebabkan sebenarnya kita tak mampu untuk melaksanakan kehidupan kita. Sebab tu bila kita berkata tentang iman, yang paling penting adalah aspek rawatan itu juga sebenarnya. Sebabnya nak melihat sama ada iman ataupun tidak kan, sebab setiap kita ni memang sentiasa diuji. Kita beriman ataupun tidak, kita memang sentiasa diuji. Orang beriman ujiannya lain kan, berbeza. Maksudnya Allah menguji tahap keimanan dia dengan mendatangkan ujian-ujian kesedihan, depression dan stres dan sebagainya. Orang yang menghadapi kesihatan mental ini diuji oleh Allah juga dengan tahap kesihatan itu kan, untuk dia kembali kepada Allah. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi daripada kita nak menuding jari kepada siapa, sebenarnya bila kita nak menuding jari macam tu, kita nak cakap tak ada iman, dia tidak mendatangkan kesan yang positif kepada mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ini. Sebenarnya kita lebih perlukan sokongan kepada perlu memberi sokongan kepada mereka yang ada masalah ini, dan lebih sebenarnya kita mereka yang berada dalam keadaan ini juga kita lebih banyakkan empati kepada mereka, apa yang berlaku kepada mereka, dan dalam masa yang sama kita support dari segi tadilah bersesuaianlah dengan fungsi kami tadi, memberi bimbingan, memberi bantuan dari aspek psikospiritual terutamanya kan. Sebab tu kita kalau macam kami di JAKIM ni kita menjalankan dari 3 aspek, kaunseling syar'i, psikospiritual dan ilah syar'i.
Kan, itu kita cuba untuk membantu klien lah. Jadi bila kita kata daripada tadi matlamat untuk menjaga kesejahteraan ataupun ini adalah daripada aspek rawatan dan pemulihan. Daripada kita nak fikir orang ni tak ada iman ke, orang ni memang dia macam tu macam ni ke, kita fokus kepada aspek rawatan dan pemulihan. Kenapa kita fokus? Sebab aspek rawatan dan pemulihan ini sebagai salah satu dalam yang terkandung dalam maqasid syariah. Sebab menjaga kesihatan itu adalah satu perkara benda yang sangat penting dan dia sangat sejajar dengan matlamat Islam itu sendiri. Jadi kalau ikut panjang lagi nak bercakap, tapi saya nak rumuskan untuk yang pertama ni bahawa masalah kesihatan mental ini bukanlah petanda iman seseorang itu lemah ataupun dia menjadi punca. Walaupun kita tak boleh menafikan. Kan ada. Saya tak nafikan, memang ada, tapi kita nak kata dia sebagai punca utama ataupun tidak, dia akan bergantung kepada keadaan pesakit itu sendiri. Macam contoh bila kita terima klien, memang kebanyakan klien macam doktor kata tadilah, sekarang ni bila berada dalam keadaan itu, mereka akan lebih sedar apa yang mereka perlu lakukan. So mereka akan lebih mencari Allah, mendekatkan diri mereka dengan Allah. Kan, jadi itu ruang yang Allah bagi kepada setiap mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ini kan. Jadi kalau kita nak bercakap tentang gabungan maqasid syariah dan iman itu benda tu memang bergabung antara satu sama lain yang sangat penting untuk kita jaga. Kan, yang paling penting bila kita tahu kita ada masalah kesihatan mental ini, aspek rawatan sangat penting daripada pakar dan aspek kita mendekatkan hubungan kita dengan Allah itu sangat penting. Baru kita akan tengok tingkat iman kita pada masa tu. Adakah kita betul-betul beriman sebelum ni? Sebab banyak klien kata betul Ustazah, bila dah ada macam ni, bila dia banyak baca Quran kan, meringankan beban yang mereka hadapi kan. Jadi apa-apa aspeknya adalah kembali kepada Allah. Itu dulu Mizah saya kongsikan sikit. Saya harap menjawab pada persoalan itu. Menjawab persoalannya sebenarnya panjang jawapannya. Alhamdulillah, betul. Tapi saya setuju dengan Ustazah. Daripada kita menyebarkan negativiti kepada mereka-mereka, kepada kawan-kawan kita yang mempunyai masalah sebegini, lebih baik kita fokus menyebarkan positivity untuk mereka, fokus kepada rawatan dan juga pemulihan. Betul-betul. Jadi saya nak meneruskan lagi kepada panel kita yang ketiga. Jadi boleh tak Puan Anita kongsikan kenapa dan bagaimana boleh tercetus ni idea untuk menubuhkan gerakan kesedaran dalam isu kesihatan mental ni? Sebab kan kalau kita lihat sebenarnya banyak gerakan-gerakan yang sebegini. Tapi apa bezanya gerakan yang ditubuhkan oleh Puan Anita ni? Sebagai sebuah gerakan, what we can do better. Adakah Puan Anita ni boleh buat lebih baik daripada institusi ataupun organisasi yang memang dah sedia ada? Ataupun hanya sekadar untuk memupuk kesedaran sahaja? Dan mungkin kalau Puan Anita boleh juga kongsikan success story yang Niasa telah ramai kan klien saya telah pun mengikuti Puan Anita sebenarnya daripada tahun 2017 saya tak silap. Bukan sebab saya mempunyai masalah kesihatan mental, tapi saya tak tahu, saya terinspirasi sebab bila ada kawan-kawan yang bertanya soalan kan, so saya rasa saya mencari bagaimana. Jadi saya terjumpa dengan organisasi Niasa ni, banyaklah saya mendapatkan panduan daripada Niasa. Jadi mungkin Puan Anita boleh kongsikan sedikit apakah beza organisasi gerakan Niasa ni dan juga mungkin success story-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih Puan Miza. Terima kasih Puan Miza selaku moderator kita hari ini. Juga kepada barisan panelis yang saya sangat hormati, Dr. Alizi dan juga Ustazah Asniah
Terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada pihak JAKIM. Ada talian JAKIM kemudian mengetengahkan isu kesihatan mental, walaupun bulan ni bulan kesihatan mental sedunia, ramai orang memperbincangkannya, tetapi alhamdulillah salah satu hikmah yang sangat besar yang saya lihat apabila tercetusnya pandemik COVID-19 ini sudah tentunya kita dapat menormalisasikan perbincangannya tentang kepentingan kesihatan mental, tentang isu-isu kesihatan mental dan juga penyakit mental. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita lebih cakna, mudah-mudahan kita dapat membantu mereka yang bertarung dengan penyakit mental, juga ahli keluarga, dan saya juga melihat individu yang mungkin sebelum ini dalam kategori 3, mungkin kategori senario 3 dan 4 seperti yang Dr. Alizi memberitahu ataupun berkongsi tadi, mungkin hari ini mempunyai empati yang lebih tinggi, ataupun mungkin dulu kurang empati, sekarang sudah ada empati, alhamdulillah. Jadi Allah SWT itu sebaik-baik perancang. Jadi untuk menjawab persoalan Puan Miza tadi, Miasa ini sudah tentu keunikannya adalah kami terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri, majoritinya adalah individu yang ada penyakit mental, penjaga-penjaga, tidak kira ahli keluarga dan juga rakan-rakan sahabat, dan juga sudah tentu mental health advocates, mereka yang passionate for the cause of mental health. Jadi 100% mereka di dalam Miasa ni, kita ada lebih kurang 1,100 sukarelawan di seluruh Malaysia. Kita ada pasukan krisis terdiri daripada 100 individu, dan juga kita ada ahli lembaga Miasa terdiri daripada 13 individu. Ada yang ada penyakit mental dan selebihnya adalah mereka yang passionate for the cause of mental health, dan kemudian staff-staff kami dan juga interns lah. Jadi ini adalah orang kata the staff strength of Miasa itu sendiri, kepada anda yang tidak tahu. Jadi kalau kita nak melihat kepada waktu saya memulakan ataupun menubuhkan Miasa, saya tidak tahu bahawa saya akan memasuki arena kesihatan mental. Saya pada waktu itu berjuang dengan penyakit mental. Saya mempunyai suatu idea dan wawasan agar mereka yang berjuang dengan penyakit mental ni ada platform bagi mereka, supaya mereka tidak lagi rasa tersisih dan rasa dibantu, dan kita boleh memperkasakan mereka dan membantu mereka untuk mencari jalan keluar. Maknanya ada sinar harapan. Jadi itu yang saya harapkan waktu saya menubuhkan Miasa dulu. It wasn't like I have this condition and then saya menubuhkan Miasa, apa strategi bagaimana saya nak position Miasa, itu tidak ada. Dan saya juga pada waktu itu Puan Miza dan semua, saya tidak tahu sebenarnya tidak ada NGO yang terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri. I didn't know that. Jadi saya ataupun Miasa pada waktu itu juga mempunyai first movers advantage lah sebenarnya, walaupun the resistance was quite bad sebenarnya di awalnya, mungkin kerana apabila kami memasuki arena kesihatan mental ini, people didn't really know what to make out of us, sebab tak ada kan kumpulan seperti kami sebelumnya. Jadi orang tidak faham mungkin what is the vision of Miasa, what are we trying to achieve dan sebagainya. Jadi itu merupakan permulaannya. Jadi apa yang berlaku, visi dan apa yang saya bawa adalah satu solusi yang holistik, kerana proses penyembuhan saya sebegitu. So that was the only thing I knew. Jadi disebabkan saya tahu bahawa ia memerlukan komponen yang menyeluruh, yang bermaksud biopsychosocial dan spiritual. Jadi itulah yang saya berikan kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain. Sebab itu je yang saya tahu pada waktu tu. Saya tidak tahu arena kesihatan mental ini bagaimana, apa jurang-jurangnya, how do we move forward sebagai contoh. Saya hanya mempelajarinya apabila saya sudah pun berada di dalam the mental health space. Okay, kalau kita bercakap tentang the success story, tak tahulah story ke pengalaman Miasa itu sendiri, saya rasa kerana kita terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri, jadi sudah tentu apa sahaja yang kami lakukan, kerana kami terdiri daripada individu-individu yang ada penyakit mental, sudah tentu apa sahaja aktiviti, program yang kami lakukan adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada di Malaysia. Jadi apabila ramai orang
menggunakan perkhidmatan tersebut ataupun participate dalam kempen yang kami anjurkan, contohnya program-program bengkel-bengkel dan sebagainya, ia menjadi successful sebabnya kami sendiri tahu apa yang kami perlukan, kami tahu apa kekangannya dan kami juga tahu apa jurangnya. Jadi Miasa, we act ataupun what we strive to do is we fill up the gaps. Jadi apa sahaja jurang yang ada, kami cuba hadirkan satu solusi. Jadi ini sebenarnya yang berlaku dan ini juga kenapa apa yang kami lakukan mungkin berjaya disebabkan oleh itulah, insyaAllah. Dan sudah tentu ia bukan inisiatif satu individu. Sebab tu saya dimula tu saya dah bagi tahu dah sukarelawan 1,000 lebih, orang di belakang tabir ni ramai sebenarnya. Saya cuma front it tanpa rakan-rakan seperjuangan saya, sukarelawan staff saya yang bekerja. Let me tell you, they work really hard. We are stretched very thin. Daripada Ogos tahun lepas sehingga 2 hari bulan Ogos tahun ini, 96,425 individu reach out to Miasa untuk mendapatkan bantuan rawatan dan sokongan. Jadi disebabkan oleh itu, bersempena dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang juga merupakan ulang tahun keempat Miasa, kami telah melancarkan talian krisis 24 jam 7 hari seminggu yang ditaja oleh Yayasan Saim Dabi, Alhamdulillah, dan disokong oleh Maxis, talian 1-800-820066 yang akan bermula hari Isnin 18 Oktober ini, insyaAllah. Jadi kepada anda yang you need a lending ear, memerlukan tempat untuk meluahkan rasa, tidak ada sokongan kerana hidup bersendirian, sudah ahli keluarga sudah meninggal dunia contohnya, kami ada. Terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri, ia adalah satu zon yang selamat. Kami sudah pun pernah melaluinya, masih melaluinya, ada yang sudah cross over to recovery, tapi sudah tentu tidak ada orang kata judgement. Kami mempunyai empathy, compassion dan insyaAllah kami akan cuba membantu sedaya upaya, semampunya kami, insyaAllah. Okey, seperti yang Puan Anita kongsikan sebentar tadi, ada talian hotline-nya Puan Anita yang akan dilancarkan pada hari Isnin ini. Betul, kita dah buat launch 11 Oktober hari itu, hari Isnin, bersempena dengan itulah Hari Kesihatan Mental Sedunia sebab hari Ahad kan, jadi kita buat hari Isnin supaya pihak media boleh hadir. Jadi 18 hari bulan Isnin depan kita akan fully operational lah. Daripada pukul, kita mula hari Isnin 9.30 pagi lah. Jadi 9.30 pagi tu dah boleh menelefon ke talian krisis kami, insyaAllah. So mungkin boleh Puan Anita boleh kongsikan semula taliannya Puan Anita. Tadi ada yang tak sempat nak pick up tu. Laju boleh sangat katanya. Boleh. 1-800-1800-820066. Okey, 1-800-820066. Betul. Jadi kita harap kita dapat manfaatkan talian ini untuk mereka-mereka yang ingin meluahkan, bak kata Puan Anita tadi, mungkin sebarang isu lah ya Puan Anita ya. Betul. Sebabnya kita Puan Miza, kita juga kena jelas ya, bukan tadi Dr. Alizi dah pun mengupasnya dengan cukup baik tadi. Jadi seperti yang kita lihat, senario keempat-empatnya bukan semua orang yang ada isu kesihatan mental memerlukan intervensi klinikal ya. Jadi dengan hanya meluahkan kepada individu yang lain, kita boleh mengurangkan bebanan, tekanan, perasaan apa sajalah, mungkin sedih yang melampau, mungkin takut, panik dan sebagainya. Sebab pandemik COVID-19 ni sudah tentu menjadi pencetus kepada pelbagai emosi, pelbagai tekanan. Jadi insyaAllah dengan hanya berkongsi dengan individu yang penuh empati, sudah tentu dapat membantu kita, insyaAllah. Tetapi sudah tentu mereka yang ada tekanan yang lebih ataupun bertarung dengan suicidal thoughts dan ideation, hanya dengan meluahkan kepada individu yang lain, kita dapat melihat permasalahan kita daripada perspektif lain, di mana mungkin kita dapat jalan keluarnya. Jadi ini penting untuk memperbincangkannya secara terbuka dengan individu yang lain, terutamanya yang pernah melaluinya. Jadi melalui pengalaman kita sendiri, kita dapat memberikan kekuatan semangat dan bantuan kepada rakan-rakan yang lain, insyaAllah. InsyaAllah Puan Anita. Kita sama-sama mendoakan
gerakan-gerakan sebegini yang betul-betul passionate betul ni nak membantu masyarakat kita daripada yang mungkin belum lagi mempunyai masalah mental, mungkin dari peringkat yang bawah sekali sehinggalah yang sudah mempunyai masalah. Jadi kita manfaatkan talian hotline yang Puan Anita kongsikan tadi 1800 8200 66. Kalau ada sebarang ingin dikongsikan macam Puan Anita dah ulas panjang tadi, jadi boleh silakan terus menghubungi tim-tim Puan Anita yang insya-Allah akan membantu kita lah sama-sama. Okey. Jadi kita dah berada dah habis dah pun satu pusingan. Jadi saya nak buka ruang komen sekiranya ada yang nak bertanya soalan kepada panel-panel kita pada malam ini. Bukan senang nak dapat panel-panel ni. Jadi kita manfaatkan mereka sungguh-sungguh. Sejam je kita ada ni. Kalau ada sebarang soalan boleh terus bertanya soalan dan insya-Allah saya akan baca dan bertanya kepada panel yang sesuai. Okey. Jadi saya teruskan soalan kita untuk pusingan yang kedua. Saya nak bertanya kepada Dr. Alizi. Lama dah doktor tunggu. Dari tadi macam ada je benda yang doktor nak cakap terbuku di hati. Tapi saya ada soalan saya dulu. Baik doktor, kadang-kadang kan kita sebagai kawan, sebagai majikan, keluarga dan sebagainya macam yang doktor kongsikan tadi kan, di dalam organisasi. Macam mana kita nak tahu ni staff kita, kawan kita mempunyai masalah mental? Sebab masalah mental ni ataupun kesihatan mental ni tak nampak. Kan doktor kan? Tak nampak. Dia tak sama macam sakit-sakit lain. Contohnya kalau kita sakit gigi memang kita tahu dah kita memang sakit gigi kan. Tapi masalah mental ni mungkin bila dia berada di fasa ataupun peringkat yang pertama, peringkat awal, bagaimana kita sebagai majikan ni nak tahu, nak pasti dia ni mempunyai masalah mental dan bagaimana kita nak memberi nasihat. Adakah dia bagaimana kita nak menghadapinya? Mungkin doktor boleh kongsikanlah ataupun jelaskan sikit. Okey. InsyaAllah, terima kasih banyak ya Miza. Saya tadi dah bezakan antara kesihatan mental dan penyakit mental tadi kan. So kita fokus kesihatan mental dulu. Maknanya tak semestinya dia ada penyakit mental. Biasanya ada 5 elemen yang disebut oleh ahli psikologi yang boleh meningkatkan kualiti kesihatan mental, iaitu yang pertama emosi positif, yang kedua rasa keterlibatan, yang ketiga hubungan yang baik, yang keempat makna kehidupan dan yang kelima rasa pencapaian. Kalau nak ingat senang saja, iaitu P, E, R, M dan A. PERMA. Minta mana-mana pendengar Maya tolong tuliskan dekat ruangan chat supaya ada yang tak sempat tulis, tak sempat ni boleh tahu. P, E, R, M dan A. P positive emotion, E engagement, R relationship, M meaning of life dan A accomplishment. So anda boleh Google nanti, ada banyak laman web yang ilmiah dan profesional yang memberitahu tentang elemen-elemen kesihatan mental. So kalau anda nak meningkatkan kualiti kesihatan mental, anda tambahkan unsur P, E, R, M dan A. Dan saya rasa saya dah tulis juga dalam banyak media sosial saya yang PERMA ni sebenarnya ada basis dan dalilnya dalam Quran dan juga hadis. Kita masukkan unsur-unsur ihsan, unsur Islam, iman dan juga takwa dan sebagainya ada. Dia lebih luas lagi daripada psikologi sekular. Kalau kurang salah satu daripada elemen ini, itu yang boleh menyebabkan penurunan kualiti kesihatan mental walaupun kita tak ada pun penyakit mental. Itu satu ya. Dari segi nak definisi penyakit mental memang payah sikit ya, sebab ia ada banyak kategori dan subkategori. Ada banyak tahap lah tu, dan simptom yang berlainan mengikut individu walaupun diagnosisnya sama. Memang kompleks ya. Tapi yang menyatukan semua jenis penyakit mental ini, kalau anda nak cuba syak atau detect nak dapatkan rawatan profesional, apa dia? Iaitulah perubahan emosi, perubahan fikiran dan perubahan tingkah laku atau kombinasi 2 atau 3 ini yang mengganggu kefungsian dalam kehidupan berkeluarga, bekerja dan bersosial. The focus is on the word kefungsian, functioning. Ini yang menyatukan semua definisi penyakit mental ya.
Kalau saya tahu orang nak tanya, kalau nak tanya macam nak detect kan, antara kategori umum penyakit mental yang ada ialah, saya cuba sebut slow-slow, mohon pendengar Maya tolong type, mungkin bagi-bagi type gila-gila. Nanti anda boleh rujuk juga Google laman-laman web ilmiah profesional untuk info terperinci ya. Yang pertama, mood disorder seperti depression, bipolar disorder. Yang kedua, anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder dan fobia. Yang ketiga, skizofrenia, ada banyak jenis. Yang keempat, obsessive compulsive disorder. Yang kelima, personality disorder pun ada banyak jenis. Yang keenam, dissociative disorder, ini nama lama dia multiple personality disorder. Yang ketujuh, eating disorder seperti anorexia dan bulimia. Yang ke-8, neurodevelopmental disorder dan banyak lagi lah. Dan di bawah setiap kategori ni ada banyak lagi sub-sub dia. So that's why I say it's very difficult to define and give symptom. Memang tak habis malam ni ya untuk cerita pasal tu saja. Bukan malam ni je, berhari-hari pun boleh. Sebab biasa pelajar psikologi belajar selama satu semester saja untuk bab ini saja ya. Nak diagnosis penyakit mental ni bukan sesuatu yang mudah. Hanya pakar psikiatri dan pakar psikologi klinikal yang terlatih saja yang boleh diagnosis. Kaunselor dan social worker pun kena rujuk kepada dua pakar di atas untuk proper diagnosis. Okay? Tapi kaunselor, social worker ni dia frontliner lah. Kan? Dia akan membantu psychiatrist dan clinical psychologist. Malah saya sendiri pun tak boleh diagnosis, tak boleh buat terapi sebab saya pakar psikologi organisasi. Macam Miza sebut tadi kan awal-awal. Walaupun saya belajar juga kursus clinical psychology masa di universiti dan belajar mental health at workplace masa master, tapi bidang kepakaran saya sekarang ialah psikologi organisasi ya, yang fokus pada latar pekerjaan saja. Dan bila cerita bab diagnosis ni, ada yang ambil masa berjam-jam untuk diagnosis. Sebab dia kompleks. Ada yang appointment kedua atau ketiga baru confirm diagnosis. Ada yang diagnosis awal kurang tepat. Mula-mula depression. Lepas tu masa appointment kedua ketiga baru nampak symptom mania. So revise balik diagnosis jadi bipolar misalnya. Oleh itu jangan buat self-diagnosis. Banyak kan orang muda dekat Twitter, Instagram buat self-diagnosis. Jangan ya. Tapi adalah beberapa petanda awal yang membolehkan kita syak yang ada kemungkinan ya, ia adalah penyakit mental. Kalau ia ada, bolehlah kita berjumpa dua pakar tadi. Kalau Miza izinkan, saya nak senaraikan sikit ya simptom-simptom ni. Yang pertama, rasa sedih dan kosong yang berpanjangan. Kedua, pemikiran yang bercelaru dan sukar nak fokus. Ketiga, keresahan, kebimbangan dan rasa bersalah yang melampau. Keempat, perubahan mood daripada sangat tinggi dan sangat rendah secara ekstrim. Kelima, menjauhkan diri daripada kawan-kawan dan aktiviti-aktiviti yang dulunya pernah kita suka. Keenam, kepenatan melampau dan sukar tidur. Ketujuh, delusi dan halusinasi. Kelapan, masalah alkohol dan dadah yang kronik. Kesembilan, perubahan melampau dalam tabiat makanan. Kesepuluh, perubahan mendadak dari segi kehendak seksual. Ke-11, kemarahan dan keganasan melampau. Dan ke-12, pemikiran bunuh diri. Ya. Sekali lagi, ini sekadar nak red flag saja, tak confirm lagi ya. Kena rujuk dua pakar tadi. Biasanya simptom ni kalau berlaku lebih daripada 2 minggu, baru kita rasa concern ya. Kalau syak, kita jumpa pakar. Kalau misalnya pakar kata confirm bukan penyakit mental, bolehlah jumpa Ustazah Asniyah atau kaunselor yang lain atau social worker sebab bukan penyakit mental. So dia boleh diselesaikan dengan kaunseling. Tapi kalau confirm penyakit mental, sila dapatkan ubat-ubatan dan sesi terapi dan boleh juga ditambah dengan amalan-amalan rohani yang sahih. Saya cuma nak pesan ya, anda yang dapatkan ubat-ubatan ni, terapi ni, anda sebenarnya seorang yang berani. Jika anda mampu bangkit semula untuk dapatkan rawatan apabila anda sedar yang anda sakit. Dan saya juga nak puji ibu bapa yang ada anak yang mengalami penyakit mental. Anda adalah ibu bapa yang sangat baik jika anda bawa anak anda berjumpa pakar kerana anda telah memberi peluang kepada anak anda untuk mengurus simptom penyakit mental mereka supaya mereka boleh fokus kepada aktiviti kesihatan mental pula untuk boleh mengecapi kebahagiaan dalam kehidupan walaupun mungkin dia masih kena makan ubat sampai dia dewasa atau sampai sepanjang hayat sekalipun, dia masih boleh bahagia sebab anda telah membawa dia jumpa pakar.
So kesimpulannya, panjang pula kan, kesimpulannya jika anda ada penyakit mental, sayangilah diri anda. Kan tema kita kan malam ni kan, sayangi diri kan. Sayangilah diri anda dengan mendapatkan rawatan profesional. Dan sama ada anda ada ke atau tiada penyakit mental, sayangilah diri anda dengan mengamalkan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan kesihatan mental termasuk aktiviti kerohanian. Kerana dirimu berhak untuk bahagia. Ini bukan iklan apa kosmetik ya. Memang anda berhak untuk bahagia. Sekian, kembali kepada Miza, silakan. Dah macam iklan pula pengakhiran tu kan tadi. Okey, sebab apa tadi doktor kongsikan 11 list kan. Jadi saya nak pergi ke Puan Anita dulu sekejap sebelum kita pergi semula kepada Ustazah. Mungkin Puan Anita boleh kongsikan bagaimana bila ada tanda-tanda 11 ni kan, kita sama ada diri kita sendiri ataupun mungkin kita lihat kawan sebelah kita ataupun keluarga dan sebagainya, kita nampak adalah terkandung lah dalam 11 list tadi tu kan. Macam mana tindakan kita yang pertama sekali? Sebab kalau kita cakap dekat DA, apa ni macam pelik lah, macam takkan kita nak cakap terus dia sakit mental dan sebagainya, betul tak Puan? Jadi bagaimana tindakan kita yang pertama untuk kita bantu dia? Adakah dia perlu pergi ke gerakan-gerakan seperti Puan Anita ataupun nak pergi ke hospital terus, dan mungkin Puan Anita boleh kongsikan pengalaman. Okey, terima kasih Puan Miza, soalan yang baik. Okey, pertama sekali kita nak kena fahami ya, kenapa seseorang individu yang mungkin ada isu kesihatan mental kadang-kala sukar untuk mendapatkan bantuan ataupun lambat mendapatkan bantuan, kerana sudah tentu penyakit mental ini mempunyai stigma yang sangat tinggi. Jadi persepsi negatif masyarakat itu juga kadang-kala menjadi persepsi individu itu sendiri. Jadi individu itu tahu sebenarnya apabila mereka mempunyai penyakit mental ataupun didiagnose dengan penyakit mental ataupun dilabel dengan penyakit mental ataupun dilabel sebagai pesakit, stigmanya tinggi. Mereka malu, mereka menjadi takut. Jadi untuk kita nak menerima yang kita ada penyakit mental itu juga adalah satu proses. Dia bukan sesuatu perkara yang mudah sebenarnya Puan Miza dan semua. Jadi waktu saya dulu pun didiagnose dengan penyakit mental, apa yang saya fikirkan di awalnya adalah saya sangat malu sebenarnya. Jadi apabila ada sahabat-sahabat yang cuba reach out kepada saya tidak menyambutnya because during the time saya sendiri tidak faham, masih cuba orang kata nak memahami kenapa saya dapat penyakit mental, kenapa itu, kenapa ini kan. So it is a process in itself dan dia juga memerlukan waktu. Jadi seperti apa yang mungkin Dr. Alizi juga kongsikan tadi, di permulaan ni sangat penting sebenarnya sokongan daripada keluarga, sokongan daripada sahabat-sahabat dan rakan-rakan untuk menjadi pendengar yang baik, not to be judgmental, validate apa yang individu itu lalui, rasai, providing that safe space, positivity, bukan toxic positivity, tetapi lebih kepada mendengar, mengatakan contohnya ya, aku mungkin tidak memahami apa yang kau lalui, tetapi I'm here if you want to talk about it. Those kind of things that can be very validating sebenarnya kepada individu tersebut ya. Apa yang kau lalui ini sebenarnya berat, ujian ini berat, tetapi mungkin kalau engkau luahkan kepada aku mungkin mengurangkan beban. All these things can be very encouraging apabila kita nak membantu seseorang individu yang sebenarnya tengah bergelut. Sebab apa yang kita tidak nampak ya, orang yang berjuang dengan penyakit mental ataupun isu kesihatan mental ni di atas ni, di minda ni, dia sangat serabut sebenarnya Puan Miza dan semua. It is very catastrophic. Dia sebenarnya seperti your brain is trying to kill you. Dan ujian ataupun cabarannya adalah orang lain ataupun individu lain tidak dapat melihat cabaran individu tersebut. Jadi for you to understand becomes very challenging. Anda tidak boleh relate, tidak dapat dilihat ya dengan mata kasar dan tidak dapat digapai oleh minda normal sebenarnya. Saya pernah normal dulu. Jadi saya tahu sebenarnya minda normal tak boleh gapai sebenarnya. Bagaimana cabaran dan bagaimana individu yang ada penyakit mental ni
pemikiran itu, what is happening in here. Untuk kami yang ada penyakit mental pun susah nak menerangkan sebenarnya, susah nak articulate. Walaupun saya dah mungkin beratus-ratus kali berkongsi cerita saya, tapi I feel that I cannot give enough justice sebenarnya, sebab bagi saya orang-orang ataupun individu-individu yang ada penyakit mental, yang ada kategori OKU ni semua sebenarnya very heroic, seperti yang Dr. Alizi katakan tadi, sabar, sangat sabar sebenarnya, sebab apabila kita ada penyakit mental ni memerlukan kesabaran, memerlukan daya tahan, endurance yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi kalau saya boleh kongsikan apabila saya ataupun bagaimana saya dapat melalui proses penyembuhan ini dengan efektif pun adalah apabila saya gain willpower sebenarnya. Jadi willpower ni sebenarnya semua orang ada, tapi sebabnya kita we don't necessarily need it kan. Apabila kita melalui kehidupan ini, mungkin tidak ada ujian-ujian besar yang menyebabkan kita jatuh terlentang, tersungkur, yang tak dapat berfungsi. Jadi mungkin unity that everyone has. Jadi apabila berada dalam keadaan itu, apabila kita dapat mencapai ataupun mendapat kekuatan semangat ataupun willpower tersebut, barulah orang kata kita dapat melangkah kepada proses penyembuhan yang lebih efektif. Dan sudah tentu bagi saya juga pada waktu itu adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT, kerana itu sebenarnya kali pertama ya dalam kehidupan saya diuji. Bagi saya ujian dengan penyakit mental itu ujian yang paling berat saya pernah lalui dalam seluruh kehidupan saya. Sebenarnya 30 lebih tahun saya hidup di muka bumi Allah ini, di mana saya hilang fungsi dalam kehidupan. Jadi untuk saya nak bercerita bagaimana rasanya pun sukar sebenarnya. Jadi itulah salah satu juga sebabnya kenapa saya menubuhkan Miasa, kerana apabila Allah SWT meminjamkan balik kesihatan ini kepada saya harap bahawa bukan saja orang lain dibantu, tetapi supaya saya tidak lupa bagaimana rasanya untuk berada di dalam keadaan sukar tersebut, kerana takutnya saya lupa juga untuk bersyukur. Jadi sebab tu saya suka point Dr. Alizi cakap tadi bahawa ujian itu buat orang yang normal juga adalah ujian kesyukuran, kerana ini betul dan benar sebenarnya. Sebab mungkin dulu juga saya kurang bersyukur. Kurang bersyukur ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh, disebabkan oleh ialah kita pun manusia. Kalau kita tidak melalui kesukaran, we take things for granted, betul? Jadi ini juga hikmah pandemik COVID-19 ini. Saya pasti majoriti kalau tidak semua sebenarnya rakyat satu dunia ni lebih bersyukur hari ini, sebab kita kehilangan, orang kata kita pun melalui grief ya, kerana kita tidak dapat orang kata menjadi ataupun kembali kepada norma dulu. Sekarang ni norma baru dah kan, jadi kita sentiasa perlu berhati-hati. So there are a lot of things. Jadi bagi saya, jadi apa yang penting pada waktu ini adalah untuk orang yang nak membantu, jauh pula saya corner, come from a place of empathy and compassion ya. Validate what your family members, your loved ones are going through. Dan empathy ini jugalah salah satu hadiah yang besar Allah SWT berikan kepada saya bersama-sama dengan penyakit mental. Sebab sebelum saya ada penyakit mental, saya kurang sangat empathy. Saya tidak dapat relate dengan kesusahan, kepayahan orang lain. Tetapi Alhamdulillah dengan hadirnya penyakit mental, hadir juga empathy. Jadi Alhamdulillah hari ini saya dapat orang kata relate dengan mereka-mereka yang bukan sahaja melalui ujian dengan penyakit mental, tetapi juga ujian-ujian yang lain, kerana saya dah pernah mengalami, dah pernah merasai bagaimana apabila Allah ambil segala nikmatnya, mengambil kesihatan saya dan saya tidak dapat berfungsi. Jadi sebab tu saya selalu katakan bahawa kalimah la haula wala quwata illa billah itu sangat benar sebenarnya, sebab saya adalah buktinya bahawa tanpa Allah memang kita tak ada daya dan tiada upaya sebenarnya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh berkongsi insyaAllah. Jadi kan saya dapat apa yang saya dapat daripada perkongsian Puan Anita ni, bila kita bersyukur, insyaAllah semuanya indah-indah sahaja. Sebenarnya ujian tu macam apa yang Puan Anita dan juga doktor kongsikan tadi kan, ujian itu sebenarnya jika kita manfaatkannya, insyaAllah dia akan menjadi sebuah satu perkara yang positif dalam hidup kita. Seperti kita bila kita menghadapi COVID-19 ni kan, ada setengah orang dia bersyukur dan dia menganggap bahawa ujian COVID ni sebagai
trigger untuk dia jadi lebih baik. Banyak masa dekat rumah, so banyak masa yang boleh dimanfaatkan. Jadi saya nak pergi kepada Ustazah. Ustazah, kita melihat kan kepada punca dan juga faktor-faktor kepada kesihatan mental ni. Adakah faktor-faktor sosial ataupun punca-punca ataupun di sekeliling kita ni, faktor-faktor sosial di sekeliling kita ni mempengaruhi seseorang yang mempunyai kesihatan mental ni, yang mempunyai masalah kepada kesihatan mental ni. Dan juga saya maklum bahawa JAKIM ada menubuhkan MyCare COVID-19 khas untuk musim pandemik ni sahaja, ataupun dia akan menjadi MyCare untuk lain pula. Sebab sekarang ni kalau kita tahu MyCare COVID-19 namanya. Okay. Jadi apa beza MyCare COVID-19 ni dengan gerakan-gerakan yang telah ditubuhkan? Sebab Puan Anita pun dah ada gerakannya, institusi pun dah ada institusi yang menyelesaikan masalah-masalah sebegini. Adakah MyCare COVID-19 ni untuk orang Islam sahaja? Ataupun bagaimana pengoperasiannya? Adakah hanya sekadar bantuan sokongan ataupun ia sehingga ke peringkat rawatan? Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan MyCare COVID-19 JAKIM ini. Silakan. Okey, terima kasih Puan Miza. Masa kita pun dah tak panjang ni nampaknya, tapi insyaAllah saya cuba kongsikan sepadat yang mungkin lah. Pertama tadi berkaitan dengan punca-punca kan kita nak kata, dan memang kita tidak nafikan. Saya nak sentuh punca-punca dalam tempoh pandemik je sebenarnya kan. Sebab kita nak secara keseluruhan yang panjang, sebelum ni memang panjang lagi cerita. Tapi bila kita tengok dalam masa tempoh pandemik ni, kebanyakan timbul isu masalah kesihatan mental, sampaikan PDRM sendiri melaporkan purata 2 kes bunuh diri sehari berlaku kan sejak kita kata dalam tempoh pandemik ni. So kita dapat melihat daripada apa yang macam kes-kes yang kami terima sendiri dalam tempoh pandemik ni, kita yang menjadi punca, walaupun sebelum tu mungkin tak ada. Sebab biasanya memang bila kita bercakap dengan klien, kita akan melihat bila timeline dia kan, bila dia ada masalah-masalah kesihatan mental ni, memang kebanyakannya bila dalam tempoh pandemik. Kenapa dalam tempoh pandemik? Macam Miza cakap tadi, faktor-faktor sekeliling tu sebenarnya sangat memainkan peranan. Contoh, saya bagi sikit lah, tak adalah panjang kita nak ulas kan. Yang contohnya ibu-ibu. Ibu-ibu bila berada di rumah menghadapi anak-anak yang PDPR, dalam masa yang sama kena bekerja daripada rumah, sampaikan ada yang merasakan saya rasa saya useless. Sebabnya apa? Sehari-hari dia akan menghadap benda yang sama, dia kata. Kalau sebelum ni pergi bekerja, so situasi bekerja keluar tu berbeza dengan berada di rumah sepenuhnya. Jadi kat rumah kena sediakan makan, bos lagi dekat office nak kena siapkan kerja, anak-anak nak PDPR lagi, berebut laptop, handphone dengan anak-anak lagi. Anak-anak pun banyak kerja sekolah yang perlu diberi perhatian kan. Jadi itu salah satu perkara yang menyebabkan berlakunya dalam tempoh pandemik ni. Selain daripada itu, macam kita tahu juga banyak berlakunya kehilangan pekerjaan. Itu pun sangat banyak kita terima, sehingga kan dalam talian MyCare kita juga menerima bantuan-bantuan keuangan yang memohon bantuan berbentuk keuangan, dan hatta pembelian barang makanan pun ada juga yang memohon dengan kita lah. Jadi bila kita lihat di situ bagaimana pandemik ni memberi kesan bila tak ada pekerjaan, memberi kesan kepada ketua keluarga pertamanya, dan seterusnya memberi kesan kepada keluarga. Jadi sebab tu secara ini kita bawa bincang yang bab keluarga dululah kan. Maksudnya secara keseluruhannya peranan keluarga itu sendiri. Sebab apa? Setiap anggota keluarga tu dia ada tanggungjawab dia. Kan? Ayah ataupun ketua keluarga ni dah ada tanggungjawab. Jadi bila dia tak dapat menunaikan ataupun tak ada pekerjaan, terutama sekali mereka yang menjalankan perniagaan sendiri, yang hanya berniaga kecil-kecilan, kan? Jadi bila pandemik COVID-19 ini datang, so mereka tak boleh berniaga, jadi itu memberi kesan. Kan? Sebab apa saya kata macam tu? Sebab bukan hanya wanita kita kata yang menghubungi kita, tetapi kaum-kaum suami juga yang kata macam saja nak meluahkan. Kan? Dan satu lagi, anak-anak remaja. Lately ni kita sangat banyak terima daripada anak-anak remaja yang 19 tahun ke bawah yang masih belajar, yang stres dengan PDPR, yang stres sebab terlalu lama berada di rumah,
kan. Jadi kita cuba untuk berkongsi, kita cuba untuk memberi ruang. Ada satu tu saya terima, dia dah note awal kat situ, saya hanya ingin meluah sahaja. Panjang dia tulis, tapi kita hubungi juga untuk kita bantu dia lah. Dan daripada keluarga tadi, daripada stres ini, daripada kurangnya sumber pendapatan, dia membawalah kepada, baru-baru ni pula JKSM keluarkan berpuluh ribu permohonan perceraian telah dibuat di mahkamah, kan. Jadi konflik tu dah ada, tapi bila dalam tempoh pandemik ini ia mungkin lebih menjadi kritikal konflik yang berlaku. Kan, jadi kami di JAKIM menyediakan talian MyCare. Miza tanya tadi sampai bila talian MyCare ni, insyaAllah selagi walaupun mungkin kita dalam tempoh endemik selepas ini, COVID-19 tu telah pun berada dalam kehidupan kita, jadi tetaplah talian MyCare COVID tu insyaAllah selagi mana kita mampu untuk menyantuni klien, insyaAllah kita tetap akan bersama dengan klien. Sebab talian MyCare kami ini kami memang buka melalui beberapa cara lah, sama ada telefon terus ke pejabat ataupun kita ada talian WhatsApp. Mungkin admin bahagian boleh bantu saya. Saya pun terlupa number-number ni kan, sebab biasa kita forward je pada pada klien ataupun kita kongsikan saja di Facebook. Jadi kita cuba untuk membantu. Dan saya suka juga soalan Mizah tadi, adakah orang Islam saja? Tak, memang pelbagai kaum lah yang kita terima. India ada, China pun ada, yang kita sedar bahawa perkara paling asasnya saya suka adalah mereka tahu kat mana mereka nak cari tempat untuk meredakan perasaan mereka. Itu yang paling utama. Jadi bila bersesuaian dengan masalah yang mereka hadapi, kita akan panjangkan kepada tim-tim yang kita adalah, kan. Kalau masyarakat Islamnya of course lebih kepada aspek kerohanian, kan. Kita bagi aspek kerohanian, aspek kaunseling keluarga, aspek kalau tanya pasal perceraian, tentang perceraian lah, kan. Kalau bantu dari segi anak-anak remaja macam saya kongsikan tadi, lebih kepada aspek-aspek kerohanian. Miza, saya ada satu soalan, saya ada baca satu soalan tadi, saya nak kongsikan, nak menjawab sikit soalan yang berkaitan dengan kisah Nuaiman pada zaman Rasulullah, kan. Ni saya tak pasti Miza nampak tak soalan tu? Kan. Saya rasa mungkin tak keluar dekat Miza punya ni. Jadi sebenarnya Nuaiman ni kalau nak ikutkan dia tak adalah macam kita kata banyak sangat kisah-kisah dia, kan. Tapi dia adalah seorang yang, sebab soalan yang dikatakan, yang disoal ni adalah adakah dia mengalami masalah mental. Sebab Nuaiman ni dia adalah seorang yang macam kita kata penceria pada zaman Rasulullah, tapi dalam masa yang sama dia juga adalah seorang yang pemabuk yang sangat berat. Tadi macam yang Dr. Lizi terangkan tadi, kalau pemabuk, kalau minum arak yang sangat teruk, mungkin dia sebahagian salah satu daripada aspek yang doktor sebutkan banyak-banyak tadi, kan. So mungkin dalam simptom dalam masalah kesihatan mental. Jadi mungkin kalau kita boleh go through kisah dia, mungkin kita dapat kenal pastilah untuk kita nak kata adakah dia sakit mental ataupun tidak. Kita tak mendiagnose dia lagi. Tapi dia dalam masa yang sama dia juga seorang yang ceria. Tapi kenapa walaupun dia seorang pemabuk yang berat, alkoholik kita kata, tapi kenapa dia masih mendapat tempat di hati Rasulullah? Sebab apa? Sebab dia sangat cintakan Rasulullah dan sangat cintakan Allah dan sangat cintakan Rasulullah. Sehingga kan walaupun dia begitu, Rasulullah sentiasa berharap, mendoakan agar dia akan berubah. Itu dari satu aspek Nuaiman itu sendiri. Tapi dari perang Badar juga kan Ustazah? Ahli perang Badar tu. Dia saya pahala dia lebih besar daripada dosa dia, masuk syurga lah kan? Mungkin. Ya, insya-Allah. Dia kalau diikutkan sejarahnya mungkin tak terlibat dalam perang Badar, tapi perang Uhud dan perang Khandaq tu dia memang terlibat lah. Tapi yang itu dari satu segi, dan dari satu segi pula sebagai kita tengok pribadi Rasulullah yang kita pun tahu yang memang sangat terbaik, sangat maksum dan sebagainya, tapi macam mana Rasulullah itu memberi ruang dan memberi peluang kepada dia, kan. Itu juga yang kita nak, support sistem yang baik daripada semua orang yang berada di sekeliling kita. Macam Puan juga cakap, empati itu sangat penting. Kita mungkin sekarang sihat, tapi akan datang kita tak tahu kehidupan kita macam mana. Macam kita kata tadi, tak semestinya saya selalu kata Ustazah ni pun diuji dan mungkin belum lagi diuji dengan sakit yang begitu, tapi kita tak tahu.
kita nanti akan bagaimana. Jadi saya mewakililah daripada pihak bahagian KSK, pihak JAKIM sendiri untuk talian MyCare COVID-19 itu juga mana-mana di luar sana yang memerlukan bantuan-bantuan kerohanian, terutamanya dalam masa saya kata tadi aspek kaunseling syar'i, psikospiritual dan ilaj syar'i, boleh berhubung dengan pihak talian MyCare COVID-19 untuk mendapatkan bantuan untuk kami peluk emosi mereka. Itu Miza, panjang juga saya rasa. Terima kasih Miza. Itulah sebenarnya panjang lagi kalau boleh kita bincang tentang tajuk ini kan, tapi masa memang yalah, ini ayat biasalah ni. Masa cemburu sangat ni dengan kita. Jadi saya rasa kalau pihak penganjur boleh manfaatkan lagi untuk siri-siri yang mungkin sayang diri 2.0 kan, kita boleh bincangkan lagi isu ini sebab saya rasa macam hangat juga ni. Macam ada lagi soalan yang mungkin kita tertinggal untuk menjawab. Dan juga tadi ada Ustazah kongsikan tentang talian MyCare COVID-19 JAKIM. Jadi mungkin nanti pihak penerbit boleh kongsikan di ruang komen. Jadi boleh penonton kita boleh maklum tentang hotline MyCare. Dan juga tadi Puan Anita juga ada kongsikan hotline Miasa. Saya kongsikan semula 1-800-8200-66. 1-800-8200-66. Dah ada dah yang komen dekat situ. Yang itu hotline Miasa. Jadi kepada penonton kita yang ingin memanfaatkan hotline ini boleh terus berhubung dengan pihak Miasa. Dan juga kita juga ada MyCare. InsyaAllah nanti kita kongsikan taliannya di ruang komen. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung lah ni. Kita dah terlebih sikit dah masa. Saya minta maaf juga kepada penerbit. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita. Semoga perbincangan kita, perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat sangat-sangat banyak kepada penonton kita pada malam ini. Dan mungkin penonton-penonton kita seterusnya, sebab live ini juga akan terus berada di media sosial Sukarelawan Sosial Islam. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alizi, Ustazah Asmiah dan juga Puan Anita kerana berkongsi banyak sangat info-info yang sangat saya rasa memberi manfaat kepada saya juga dan juga penonton. Jadi saya ingin mengucapkan selamat malam dan juga Assalamualaikum kepada semua penonton. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.